Inilah lagu si jali-jali. Lagunya enak merdu sekali. Barangan bermutu khidmat cermalang tuan. Kemana-mana, kemana-mana senang di hati. Palinglah enak si anak muda tuan. Kemana-mana, kemana-mana tiada yang larang. Quality or quality. Selamat datang ke channel Panca Rumas A to Z episode 16. Lama tidak bersua. Saya ucapkan kepada semua, salam quality, salam sejahtera, salam rindu kepada yang sudah dikenali. Selamat berjumpa kembali. Kepada yang belum dikenali, salam kenalan. Apa khabar semua? Setelah beraya, dan tidak lama lagi akan kita sambut Raya Adil Adha, insyaAllah. Baik, kian lama telah kita berbincang ataupun bersantai. Saya suka bersantai lagi kerana cara bersantai kita tidak ada teguran yang memudaratkan ataupun panas-panas. Walau bagaimanapun, terdapat berita panas-panas sekarang ni. Isu hangat-hangat ya yang saya dapat sikit sebanyak huraikan di sini adalah harga barangan di luar kemampuan. Saya amat tidak ada statistik ya untuk nak berikan kenaikan harga, tapi apa yang saya boleh lihat, nasi lemak pun sudah naik harga 40%, 50% atau peratus. Jangan cakap yang lain-lain lah ya. Itu barangan. Nilai ringgit yang telah merosot ini ada kesan kepada kita punya perbelanjaan ataupun kemampuan berbelanja. Bukan di luar negara saja, tapi di dalam negara kita pun ya. Kerana untuk nak tidak rugi, maka penjual-penjual perlulah naikkan harga mereka supaya dapat mereka ada sikit keuntungan dibandingkan dahululah ya. Dengan nilai yang telah merosot itu, sudah tentulah barangan semuanya mesti dinaikkan dengan inflasinya, dengan mungkin recession ya, yang tidak kita dapat elakkan dalam keadaan yang ekonomi tidak menentu ini. Yang kita dapat lihat jelas sekali ya, barangan dan ringgit merosot, barangan cost of living ataupun saranan sara hidup telah pun meningkat. Masalah ekonomi jangan cakap lah ya. Yang senang tetap senang. Golongan yang tidak memerlukan ataupun tidak ada masalah dari sudut kewangan maupun kemampuan tetap berkemampuan. Tetapi pada golongan yang kita kata bawahan, memang amat hidup mereka amat susah. Hidup kita lah amat susah. Stabiliti politik yang tidak menentu sekarang ni ya, amat terancam sekali. Kan semua tahu, tak payahlah saya tak mahu masuk dalam politik. Saya tak mahu melibatkan channel ini soal politik, walaupun tidak boleh kita pisahkan jugalah kadang-kadang berkait dengan isu politik juga. Kedudukan negara disebut sebagai prestasi menurun, walaupun bukan disebut fail state ataupun gagal, tetapi prestasi kita banyak menurun. Ini adalah satu masalah negara ya. Kedudukan rakyat
golongan biasa lah, agak cemas. Maka saya ingin mentangkan di sini beberapa isu. Saya telah pun sebut tentang pemimpin, seorang pemimpin yang menggelar YB dan yang berkuasa lah, perlu ada pada mereka, diri mereka, bagi memimpin. Ya, terus ikhlas, integriti, ya, kena adalah janji ditepati. Dan bila kita lihat kepada seorang pemimpin yang berwibawa ni, mestilah mempunyai kualiti-kualiti, elemen-elemen kualiti-kualiti dalam jiwa. Yang disebutlah cakap pasal tabi'i 7, ya, yang dikenali oleh mereka-mereka yang dalam pengurusan management, ya, akan tahu apa maksud dia dengan 7 habits, ya, di mana banyak bergantung kepada ada proaktif, sifat-sifat proaktif dalam menjalankan tugas dia sebagai pemimpin, dan mestilah menjiwai, merasai, dapat merasai apakah tanggungjawab dia yang sebenarnya. Bukan untuk diri seorang YB itu, untuk diri dia dan keluarga dia saja, tapi amatlah penting sebagai wakil rakyat, sebagai yang memegang kuasa, sebagai yang berkuasa, menggunakan kuasa dia itu untuk merencanakan negara ini supaya setiap kawasan yang diwakili, satu Malaysia lah, ya, mestilah dia ambil tanggungjawab. Dia tahu peranan dia. Dia usulkan isu-isu ke rakyat. Dia rasai masalah rakyat. Dia amat tidak membuang masa, ya, untuk perkara-perkara yang bukan masalah rakyat. Jiwa dia tenteram apabila rakyat senang. Hidup dia senang, apatah lagi hidup rakyat perlu diambil kira. Kalau rakyat didahulukan, ya, kita tahu itu satu slogan jugalah, rakyat didahulukan. Maka apa sekarang yang berlaku? Di mana? Sudah banyak yang saya tengok, saya lihat, ya, lama saya memikirkan perkara ini. Anak-anak muda yang berperanan tinggi, ya, golongan berada, golongan yang kurang berada, golongan yang cerdik pandai, golongan yang boleh memberikan buah fikiran berkaitan dengan masalah negara kita. Kerana jika kita lihat, kita mesti tahu, ya, sekarang ni IT maupun sosial media banyak sekali kita boleh buat perbandingan. Perbandingan kita melihat kepada keadaan negara itu. Macam kita kata, disebut-sebutlah baru ini sebut-sebut pasal gaji minima. Tetapi negara yang di negara-negara yang lebih bukan maju sangat, tapi mereka memajukan negara mereka dengan cara yang sepatutnya gaji sepatutnya, ia bukan golongan yang YB yang berkuasa saja mendapat gaji sepatutnya, maka mereka boleh hidup, ya, dengan apa keadaan ekonomi pun. Tetapi golongan yang bergaji bulanan dan golongan yang berniaga kecil-kecilan, golongan yang perlu serba-serbi, ya, menggunakan titik peluh sendiri untuk mencari rezeki. Dan apa yang mereka dapat itu habis ke mana? Ya, dengan harga barang yang tinggi, dengan keadaan rumah, contoh gaji 1,500 ataupun sekadar begitulah, bukan gaji sebenar, ini gaji minima. Jadi nak beli rumah, ya, harga sudah
cecah 1,5 juta dan lebih. Ya, mereka yang berbanggalah ya. Ada saya lihat kepada mereka yang mampu membeli rumah 5 million dan 5 juta lah dan lebih tinggi lagi lah. Ini mempamerkan satu keadaan yang sangat buruk. Kerana rakyat jelata tidak mampu. Tapi golongan yang mampu ini adalah mereka-mereka yang macam saya kata ada kabel, ada talian, talian hayat adalah. Jadi orang yang menjadi wakil rakyat ini dilantik oleh mereka-mereka ni lah, orang yang bawah-bawah ni, orang yang perlukan mereka mengambil tahu ya kisah hidup mereka, senang susah, pahit maung, ya, payah dan sebagainya. Tetapi bila negara kita sudah melanda dengan satu dunia, kita tahulah satu dunia dilanda oleh COVID dan sebagainya. Tetapi apakah Malaysia telah mainkan peranan melaksanakan tanggungjawab sebagai negara yang maju, ya, kita ada wawasan, kita ada macam-macam lah, ya, macam-macam projek kita ada. Tapi adakah ini mempamerkan satu negara yang demokrasi, ya, kita memang negara berdaulat, berparlimen, ya, kita punya banyak kementerian-kementerian, kita punya banyak sekali menteri-menteri yang berkuasa, timbalan menteri-menteri yang berkuasa, ya, dan berbagai lagi lah kementerian. Tapi hari-hari kita lihat ramai yang telah memberikan pandangan, memberikan kritikan, memberikan perasaan atau menunjukkan perasaan. Ya, mereka-mereka yang boleh diwakili oleh badan-badan tertentu, sudah tentulah adalah pembelaan di situ. Tetapi pada mereka-mereka yang tidak ada, ya, badan-badan ataupun tidak ada disebut sebagai golongan-golongan yang berupaya, yang mempunyai, kita sebut sebagai pengaruh-pengaruh, maka golongan-golongan ini akan hanyut begitu sekali lah, begitu saja. Ya, datanglah banjir kilat, datanglah banjir, apa jenis banjir nak disebut lagi, ya, tak tahulah. Ya, dengan itu projek smart tunnel, sekarang nak buat lagi projek, ya, dengan macam-macam projek. Tapi negara tidak maju, rakyat tidak maju, rakyat jelata. Ada golongan rakyat yang maju, mereka-mereka yang elit ataupun punyai kelas-kelas lah tertentu, ya. Dan suara rakyat tidak dapat kita lihatlah. Contoh dalam parlimen, berbagai isu dibentangkan dan didebatkan dan dicakapkan, tetapi masalah rakyat, ya, sekadar 3 minit, 2 minit dalam parlimen, lepas itu keadaan menjadi riuh rendah, riuh sekampung, tak ubah macam kandang lembu je. Ini tak cantik lah. Memanglah, siapa suka? Saya tak mau sebut nama sesiapa ataupun nak tujukan khusus kepada sesiapa. Saya hanya sebagai seorang rakyat yang masih mampu berfikir, belum nyanyuk lagi lah. Belum lagi saya rasa saya ingin menjadi seorang yang bergelar orang tua tak mampu berfikir. Ramai orang macam saya ni yang mampu berfikir, tapi ada yang tidak mau bersuara atas sebab sendiri-sendiri, ya. Tapi saya
ingin mohon kepada pemimpin kita, YB yang berkuasa, tolong majukan negara sebelum anda majukan diri dan keluarga maupun kroni-kroni. Negara didahulukan, rakyat didahulukan. Dan kita setelah pun melihat kepada kuasa rakyat makin diminish ataupun makin tidak ada bukan nilai lah, tapi tidak ada pengaruh lagi. Kuasa rakyat menjadi tidak dipedulikan, hampir tidak dipedulikan. Mungkin saya cakap ini tidak dapat diterima, tapi saya harap rakyat yang bersama saya yang boleh mainkan peranan kita, ya, sama ada di luar bandar, di dalam bandar, di mana sajalah, ya, harap dapat memberi sokongan kepada channel saya ini dengan biasalah subscribe dan like dan share, supaya negara ini, negara Malaysia yang kita amat cintai, di mana kita ada raja-raja, kita ada yang di-Pertuan Agong, ya, kita ada sistem yang baik-baik tu. Negara kita ada sistem yang baik-baik, sistem parlimen, sistem ekonomi baru, sistem kepada semua golongan rakyat yang bermemang kaum. Kita ada sistem jeraja, kita ada sistem semua peringkat. Tetapi sistem ini kalau tidak benar-benar, ya, tidak benar-benar uruskan dengan baik, hancur. Sistem apa pun kalau tidak diuruskan, dilaksanakan dan diawasi, dan dia ada, mesti ada check balance. Macam sistem parlimen ada, kan, ada pihak pemerintah, ada pihak pembangkang, begitu. Tapi kalau semuanya cacah beritahu seperti mana kita makan rojak, ya, begitulah, tidak akan ke mana. Ya, saya amat kecewa dan saya amat risau akan kedudukan negara kita ini, terutamanya pada mereka-mereka yang baru nak keluar bekerja, bertugas dan mencari nafkah, menjadi rakyat yang baik, tauladan yang baik. Tapi pemimpin-pemimpin yang sedia ada ni amat mengecewakan. Jadi saya amat mohon, saya tidak mahu cerita panjang kerana apa gunanya, ya, cerita panjang kalau sekadar melepaskan batuk di tangga. Maka kesimpulannya, ya, episod 16 ini, wakil rakyat sudah pun nampaknya berpindah arah. Yang masalah rakyat bukan lagi jadi isu utama mereka. Itu yang apa dapat dilihat. Slogan rakyat didahulukan. Tolonglah. Rakyat biasa. Kehidupan mereka di negara tercinta ini menderita. Ya. Yang berkuasa hidup serba mewah dengan gelaran golongan elit dan berbagai lagi lah. Di manakah peranan wakil rakyat yang sebenar? Jadi seperti biasalah, saya akan berpantun bertajuk serba tak kena. Terbit matahari, langit bumi serba terurus oleh Maha Pencipta lagi Maha Kuasa. Nasib rakyat biasa langsung tidak terurus angkara sesama manusia yang tamak mabuk gilakan kuasa.